Waalaikumsalam, Ustazah. Okay, hari ni baru 25 orang. Mana pergi yang lain ni? Tak masuk lagi? Okay lah, sebab dah pukul berapa ni? 9.20 dah, kita mulalah kelas kita dengan baca doa dulu. Minta seorang baca. Siapa nak baca? Tak nak pula baca. Saya baca lah Ustazah. Haiman. Okay Haiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Haiman. Baiklah, kita mulakan ya untuk tajuk hari ni. Saya rasa tajuk apa hari ni? Hari ini kita akan belajar tajuk bahagian akhlak. Okey. Melepaskan tajuk fiqh kan. So, tajuk apa Tajuk yang ke-20, pelajaran yang ke-20 iaitu alam sekitar penenang minda. Okey, tajuk ni tak susah. Kalau akhlak ni sepatutnya kamu faham sendiri je kan, boleh buat presentation sebab tajuk ni tak susah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita bincang sama-sama juga. Okey. Tajuk okey, boleh nampak dekat skrin? Boleh Ustazah. Sekejap, ada kawan kamu masuk. Okey. Ada yang baru masuk ni, kejap Ustazah. Okey, nampak tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak Ustazah. Okey. Okey, tajuk alam sekitar penenang minda. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 199 hingga 204. Okey. Apa dia kan dia maksudkan dengan alam sekitar? Ada lagi yang baru masuk. Apa dia alam sekitar? Iaitu segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia. Okey? Maksudnya segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling kita ni adalah merupakan alam sekitar. Okey, ataupun persekitaran lah. Apa sahaja yang ada di sekeliling kita ni, tak kiralah benda tu hidup ke tak hidup ke, ia merupakan alam sekitar. Baik, contoh benda hidup ialah apa? Boleh bagi contoh benda hidup tak? Manusia, haiwan. Lagi pokok kan? Lepas tu yang lain lagi? Ada lagi tak? Yang bukan hidup pula? Batu. Kereta. Batu? Alam sekitar? Kereta tu alam sekitar ke? Awan. Batu saja, batu.
Batu. Yang apa? Gunung Ganang, Bukit Bukau, kan? Lautan, semua tu ialah alam sekitar lah. Alam sekitar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kat sini ada just dia bagi ni je maklumat. Okey, Hari Alam Sekitar Malaysia disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun selama seminggu. Bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Okey, maknanya, sekejap ada kamu masuk ni. Maknanya sampaikan apa tu Malaysia pun kan menyambut ataupun seluruh dunia sebenarnya menyambut Hari Alam Sekitar ni. Tapi dekat Malaysia disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun selama seminggu, nak menunjukkan bahawa pentingnya bagi kita menjaga alam sekitar. Okey. Okey, sekarang kita tengok dalil nakli. Okey, dalil tuntutan menjaga persekitaran ataupun menjaga alam sekitar ni. Okey, ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Okey, jadi apa yang difahamkan daripada ayat ni? Maksudnya kat sini Allah nak menerangkan kepada kita bahawa segala apa yang ada di langit dan di bumi, sama ada yang tadi tu yang tersebut, sama ada yang hidup ke ataupun yang mati ke, yang mati pula, yang benda bukan hidup ke, ianya merupakan kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya langit. Contoh yang ada di langit ialah macam tadi ada kawan kamu sebut awan, kan, apa tu, bintang, apa lagi, semualah yang ada di langit tu dan juga di bumi. Okey, lautan dan sebagainya, ia merupakan hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita lihat persekitaran kita ni yang begitu indah, begitu cantik, luas, kan, maksudnya banyaknya ciptaan itu menunjukkan bahawa Allah itu kaya dan Allah itu maha terpuji. Maksudnya Allah itu layak diberi pujian, sebab Allah menganugerahkan kita dengan persekitaran yang begitu cantik, kan. Kalau kita celik mata tengok pemandangan di sekeliling kita, maksudnya kita kena bersyukurlah, kan. Jadi cara kita nak bersyukur ialah menjaga segala yang Allah beri itu kepada kita dengan baik. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, maksudnya menjadi kewajipan bagi kita untuk menjaga persekitaran. Okey, itu dalil yang pertama. Okay, yang kedua juga daripada ayat Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Okey, seorang baca ayat ni, boleh tak? Boleh baca ayat? Azrin, baca Azrin. Nak tahu ada ke tidak ni, tengok. Azril mic dia kadang problem Ustazah. Problem apa mic dia? Tak tahulah dia. Ya. Siapa nak baca ni? Siapa-siapa je lah boleh baca. Ayat Quran ni. Saya lah Ustazah. Siapa tu? Adri. Adri, okey. Silakan Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Okey. Bagus, baca maksud dia Adri. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan. Tetapi mereka tidak menyedarnya. Okey, bagus. So, faham tak maksud dia?
maksud ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Tufsidul ardi. Maksudnya Allah dah berpesan dah kepada manusia ni, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. So maksudnya bila Allah dah tegur manusia jangan membuat kerosakan, jangan buat bencana atas muka bumi ni, lepas tu bila ada kawan kamu masuk jadi terganggu Ustazah sebab kena admit kan. Ada lagi. Maksudnya Allah dah pesan tapi apa yang mereka jawab? Mereka kata sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Maksudnya dia tak perasan, dia tak mengaku yang dia tu telah membuat kerosakan ataupun melakukan apa yang Allah larang tu. Maksudnya mereka mengaku yang mereka tu buat baik. Maksudnya dia tak sedarlah yang dia telah membuat kerosakan. Sebab Allah dah berfirman ni, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan. Tetapi mereka tidak menyedarnya. Okey? Cuba bagi contoh, apa kerosakan-kerosakan ataupun perkara yang manusia buat tapi mereka tak sedar. Mereka ingat benda tu elok tetapi sebenarnya dia memusnahkan diri dan juga persekitaran. Cuba bagi contoh. Penerbangan, pembalakan macam tu. Penerbangan, pembalakan. Okey, sebenarnya benda tu boleh kan? Penerbangan, pembalakan tu boleh. Sebab Allah juga suruh kita makmurkan bumi kan? Majukan bumi ni. Dengan membuat pembangunan dan sebagainya, tapi jangan sampai merosakkan alam sekitar kan, sampai bila melakukan penerbangan tu sampai habis tak sedar diri kan. Apa contoh kerosakan yang akan berlaku apabila melakukan perkara tersebut? Cuba bagi contoh. Habitat terganggu. Nanti haiwan tak ada habitat. Habitat haiwan ataupun tempat tinggal dia kan tak ada sebab kita dah gondolkan semua hutan-hutan kan tempat mereka tinggal tu. Jadi habislah mereka tu yang sampai binatang tu jadi pupus kan. Lepas tu ada pula yang pernah dengar tak yang BABI tu sampai keluar ke bandar. Ada kan? Sesat. Ada Ustazah, masuk shopping. Masuk shopping kompleks, lepas tu masuk masjid kan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada tempat tinggal. Habis habitat mereka dimusnahkan. So itu semua punca daripada manusia lah juga kan. Lepas tu berlaku juga banjir kilat kan. Banjir kilat, hakisan tanah. Semua tu disebabkan tangan manusia tu sendiri yang melakukan kerosakan. Tapi manusia ni dia masih tak sedar juga. Bila Allah dah beri peringatan, mereka masih kata lagi yang mereka tu tak buat pun, mereka hanya buat kebaikan sahaja. Kan? Tapi sebenarnya mereka telah melakukan kerosakan tu dengan tangan mereka sendiri. Okay, so kita ambil iktibar, berpegang kepada dalil ini menjadi kewajipan kita untuk menjaga persekitaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok kepada adab-adab bagaimana cara kita nak menjaga alam sekitar. Okey, awak boleh rujuk juga buku teks tengok. Okey, yang pertama. Okey, sentiasa mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan pupus. Okey, tadi pun kita dah sebut kan. Ekosistem ni maksud dia apa ya? Macam mengekalkan ekosistem ni tempat tinggal kan? Tempat tinggal haiwan, habitat juga kan? Betul tak? Lebih kurang macam tu Ustazah. Kan? Maksudnya kita perlu mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan pupus. Okey, maksudnya kena jagalah macam tadi. Jangan buat penerbangan sesuka hati. Okey, tanpa menyedari tentang kepentingan kita kekalkan ekosistem tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan seperti penanaman semula pokok bakau.
Okey, yang ni siapa nak terangkan? Yang ni. Sentiasa memelihara dan melakukan sebarang kerosakan seperti penanaman semula pokok bakau. Siapa nak cuba? Cuba jawab. Ke ada yang just ni je ni masuk lepas tu tak ada kat sini. Ingat dia Ustazah. semua. Aja cuba. Salah tak apa. Sama-sama bincang. Memelihara dengan memelihara kan, contohlah memelihara tu kita nak pelihara lah apa yang dah sedia ada supaya macam dia sentiasa ada untuk kat masa depan. Contoh kita buat hutan simpan apa semua tu, itu kan kita pelihara hutan tu supaya macam tak ada orang kacau apa semua. Memelihara ni Ya, lagi? Memelihara banyak benda. tak dengar Ain? Ustazah, hello. Ha. Apa tu memelihara. Memelihara kan maksudnya kita nak pulihkan balik benda tu. Contohnya macam pokok bakau lah. Pokok bakau kan makin lama makin orang duk cabut. Apa tu? Apa nama dia? Dia buang lah pokok bakau tu. Tebang. So kita nak Tebang. dia tebang. So kita nak pulihkan dia balik. Kita tanamlah balik pokok bakau tu. Situ. Okey. So maksudnya merupakan satu kepentingan lah kan. Kenapa perlu kita memelihara, lepas tu pulihkan dia pula kan. Kalau benda tu dah dah dirosakkan, dimusnahkan, kita perlu pulihkan semula tempat tu. Sebab maksudnya pentingnya kan kita memelihara benda yang panggil persekitaran lah ataupun alam sekitar yang telah diciptakan oleh Allah. Sebab kita kena ingat apa yang Allah buat, apa yang Allah cipta, semuanya ada manfaat dia, ada kepentingan dia kepada manusia dan juga makhluk yang lain. Bukannya sebagai perhiasan dan sebagainya. Kan macam kalau kita tengok gunung, bukit kan, kenapa Allah ciptakan gunung yang tinggi, yang besar, yang kukuh macam tu kan? Adakah sebagai pemandangan sahaja ke untuk kita rasa segar, rasa tenang kan melihat pemandangan tu? Sebenarnya ada sebab lain juga. Contoh kalau bukit, tujuan dia untuk menjadi paksi bumi kan, untuk menahan daripada berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Tapi bila manusia tu sendiri yang pergi cantas, pergi gondolkan semua tu, itu yang berlaku hakisan tanah dan sebagainya. Sehingga berlakunya banjir kilat dan sebagainya kan. So maksudnya pentingnya kita memelihara dan memelihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan lah. Okey, bagus. Ain, yang ketiga pula. Sentiasa berusaha mengekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar seperti bergotong royong membersihkan kawasan rumah dan asrama. Baik, yang ni semua faham kot kan? Maksudnya kita sendirilah kena kekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar. Contohnya kalau di kawasan rumah kita kan, macam mana cara kita nak jaga kebersihan kawasan rumah? Selalulah bergotong royong bersama keluarga kan. Kalau untuk kawasan perumahan kan, contoh kawasan taman ke ataupun kampung kita ke, sama-samalah kita jaga supaya tidak berlakunya pencemaran alam sekitar yang boleh membawa berbagai penyakit dan kemudaratan kepada manusia. Kan, contoh kalau kita sama-sama bersihkan sampah sarap ke ataupun longkang supaya tidak berlakunya denggi supaya menyamuk Aedes tidak membiak dan menyebabkan denggi kan. Kan tu penyakit yang berbahaya. Okay, so macam itulah. Kalau kat sekolah pun sama juga kan, kita selalu buat gotong royong setiap tahun, gotong royong perdana kan, diberikan tugas kepada badan yang beruniform dan sebagainya. Semua tu sebab apa? Sebab kita tahu tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan kita lah, tempat tinggal kita.
Kalau duduk asrama pun macam tu juga. Sama-sama gotong royong jaga kebersihan daripada tempat duduk kita dalam bilik tu. Sehinggalah di luar kawasan tu. Kena jaga. Okay, di rumah pun macam tu juga. Okay, yang keempat, sentiasa menjaga kelestarian alam seperti kebersihan sungai. Yang ini, contoh kalau sungai kan, selalu berlaku pencemaran tu disebabkan apa dalam sungai? Ada apa? Toksik. Buang sampah. Toksik daripada kilang. Sistem toksik lah, toksin dan juga Plastik. plastik-plastik, sampah sarap, tin ke botol kan. Manusia ni tu sebab tu Allah kata tadi tu, manusia ni dia tak sedar. Dia makan-makan, minum, campak je dalam sungai. Tak ada tong sampah depan mata dia, dia campak. Lama-lama sampah tu berkumpul jadi kotor lah. Jadi sebenarnya dia akan menyebabkan kesusahan lah kepada manusia. Sebab kita ni sebenarnya punca kita mandi, makan, minum. Daripada mana kita punca air tu? Sungai. Daripada sungai lah kan. Tapi kalau sungai tu kotor, nanti dia akan membawa penyakit lah kepada manusia. Kan? Kadang-kadang tak sedar kita pergi mandi-manda kat sungai tu. Air sungai kan mengalir, bawa sampah sarap tu. So kena jaga sama-sama lah. Okay. Kemudian yang kelima, sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti amalan kita semula. Ni macam mana pula ni? Cara hidup yang mesra alam. Kena mengamalkan 3R. Okay, 3R. Apa 3R tu? Reuse, reduce, recycle. Reduce, recycle. Okay. So apa contoh-contoh barang yang kita boleh recycle sekarang Air pun? botol. Air botol. Botol air. Tin makanan. Boleh guna sebagai pemegang pensel. Kan? Okay, lagi? Tayar. Tayar. Okay. So tayar tu boleh buat macam mana? Boleh jadi hiasan tanam-tanam, letak macam tanaman kat situ. Kan lubang tu. Buayan. Tanam pokok. Buayan. Boleh buat buayan dan sebagainya. So maknanya benda-benda tu kita boleh kitar semula untuk dijadikan kegunaan kita semula kan. So kena amalkanlah cara hidup yang mesra alam ni. Maksudnya supaya kita ni orang kata boleh jimat belanja kos kan. Tak adalah kita contoh macam tadi nak tanam pokok bunga, boleh gunakan tayar-tayar tu jadikan pasu lah kan, kita tanam pokok tengah tu, lepas tu pula kita boleh warnakan, cat dengan warna-warni kan, menambahkan kecantikan alam tu kan. Tak semestinya kita kena cari pasu yang mahal untuk buat tanaman ni kan. Jadi boleh menjimatkan kos juga kalau kita mengamalkan amalan kitar semula. Okey. Yang keenam, sentiasa berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Okay. Yang ini kenapa pula kita perlu berhemah dan tidak membazir dalam penggunaan air? Air is very limited. Air is limited. Kalau kita sentiasa membazir, nanti satu hari nanti kita tak ada sumber air yang bersih. So, kita sentiasa macam reuse our sumber air and tidak membazir. Sebagai contoh, kalau dah basuh nasi tu, kita guna air nasi tu untuk like lepas kita dah basuh tangan, kita kena tutup rapat pipe tu. Kalau tak dia akan waste water. Basih water. Okey. Betul lah apa yang Fazana cakap tu kan. Okey, yang lain-lain ada tambahan? Boleh faham tak tadi? Macam mana kita kena gunakan air supaya tidak membazir tu? Sebab apa kan? Okey, ada tak yang nak tambah? Yang lain? Ada tak kat sini ni? Ada, tapi tak ada benda nak tambah dah kot Ustazah. So fahamlah Faham. Ustazah kata mudah je tajuk ni. Buat belajar geografi pun belajar juga tajuk ni.
Okey. Lepas tu kita tengok hikmah adab menjaga alam sekitar. Hikmah ni ialah kebaikan. Faedah ya, faedah adab menjaga alam sekitar. Apa faedah dia kita menjaga alam sekitar ni? Kelebihan atau kebaikan. Yang pertama, untuk melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Okey. Kalau kamu tengok kat sini kan, dia punya jawapan ni dia ada kata hubung kan. Dia ada ayat ni ada kata hubung kerana. Okey, maksudnya ada isi dan huraian. Okey, sebab biasanya kalau hikmah, ya, kalau soalan periksa dia akan tanya dalam bentuk terangkan. Okey, bila terangkan maksudnya perlu ada isi dan huraian. Okey. Jadi hikmah, di antara hikmah kita menjaga hikmah beradab ketika menjaga alam sekitar ialah dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar. Okey. Kerana apa? Kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Maksudnya kalau kita beradab tadi, kita beradab apa tadi? Ada 6 tadi ni kan. Kita selalu melakukan perkara-perkara ini. Apa kelebihan yang akan kita dapat? Iaitu dia akan menjadikan kita seorang insan yang sentiasa mencintai alam sekitar. Kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Tanggungjawab yang diamanahkan ni daripada siapa sebenarnya? Amanah ni? Daripada Allah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita jaga amanah ini. Sebab Allah dah bagi dah kita semua nikmat-nikmat ni, maka perlu kita jaganya dengan sebaiknya. Okey, itu yang pertama. Ada soalan tak yang pertama ni? Kau tak faham ke? Ada yang tak faham? Tak ada. Okey. Faham. Faham ya? Okey, yang kedua, menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cinta akan alam sekitar. Okey, yang penting isi dia hikmah tadi kan, hikmah jika kita beradab dengan alam sekitar, kita dapat menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit. Okey. Kerana ni boleh je nak buat kerana apa-apa ayat sendiri kan. Tapi kalau kat sini kerana pembudayaan cinta akan alam sekitar. Okey, kita budayakan maksudnya kita mengamalkan perasaan cinta alam sekitar. Maksudnya bila kita cintakan alam sekitar, kita akan berusahalah sedaya upaya untuk melakukan semua adab-adab tadi tu. Kan? Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, melapangkan jiwa kerana melihat keindahan alam. Okey, yang ni cuba cerita sikit macam mana boleh melapangkan fikiran kita bila kita beradab tadi. Contohlah macam tengah macam menanam kan kita fokus untuk menanam je, kita tak ada nak fikir benda lain. So time tu lah kita macam releasekan stres, kita macam tak fikir banyak benda, kita cuma fokus nak menanam tu je. Okey, itu satulah. Maksudnya macam kita dah suka benda tu kan. Kita buat benda tu, dia macam satu cara untuk kita release stres kita kan. Macam orang kan macam-macam yang kegemaran dia kan. Ada orang kalau dia nak release stres, dia makan banyak kan. Ada orang dia masak kan, hobi dia. Macam Ain kata tadi tu, dia macam dia tanam-tanam pokok, dia rasa seronok kan. Sebab dia macam apa tu, bila tengok tanaman yang kita tanam tu nanti dia membuahkan hasil. Contoh kalau bunga, ada pokok bunga yang cantik kan, menenangkan mata kita tengok kan, seronok je fikiran kita, lapang je. Kalau kita tanam sayur, sayur tu akan hidup subur, membuahkan hasil kan. Contoh tanam cili kan, nanti keluar cili merah-merah, hijau tu suka kita petik. So itu salah satu cara lah untuk kita lapangkan fikiran kita, tenangkan jiwa kita. Okay, kerana melihat keindahan alam lah. Okay, itu satu cara lah. Cara lain, kalau kita tengok, baik, contoh kalau kita pergi, kita stres, macam sekarang ni kan kita terkurung je
Kamu stres tak sebenarnya? Stres. Stres kan? Ada orang tak stres? Bukan saya. Bukan saya. Maksudnya apa tu, ialah stres, maksudnya ialah kalau kita tak ada, tak tahu, tak boleh nak keluar kan, terkurung je, macam asyik macam PDPR je sepanjang masa, siang malam ke, mestilah kita akan rasa juga kan. Semua orang akan rasa perasaan macam tu sebenarnya, rasa nak keluar, nak pergi beli barang, adalah juga rasa nak jumpa kawan dan sebagainya. Kamu tak rasa ke rindu kat kawan-kawan? Nak jumpa? Ui, rindu. Rindu Adalah Ustazah. Nak sikit-sikit je belajar dalam lah. kelas. Ada sikit-sikit tu. Ada sikit-sikit. Macam, betul lah, yelah, benar. macam Ustazah pun rasa macam nak jumpa kawan-kawan kan. Macam tu lah. Macam apa tu, kalau berjumpa hari ni ramai ni cikgu dapat vaksin yang kedua, dos yang kedua. Kami ramai cikgu-cikgu daerah Gombak ni, dia beri dekat ni hospital orang asli tu. Jadi kalau jumpa, seronok jumpa. Tapi jumpa macam tu je lah, sebab dia kan ada time dia, pukul 2, pukul 3, orang ni dapat pukul 3, dapat pukul 4. Kalau time sama, seronoknya jumpa. Macam hari tu jumpa yang apa, kali pertama kan dos tu, jumpa, Allah, duduk jauh-jauh pun boleh lagi seronoknya tu sampai tak sedar orang sekeliling, tahu tak? Macam tu lah, maksudnya macam release stress tau, jumpa kawan. So macam tu lah juga kan. Bila kita tengok semua-semua pemandangan ni kan, bila kita keluar sekali-sekala. So contohlah kalau kita rasa stres macam ni, kalau dapat keluar, pergilah tepi laut ke, sungai ke kan. Tengok ketenangan air, kebersihan sungai tu, dia akan tenang jiwa. Tengok apa tu, air sungai yang mengalir dengan apa? Dengan apa? Tenang kan. Kalau tengok kabus itu kotor, bukan melapangkan fikiran, malah boleh menserabutkan lagi Stres. fikiran, lagi stres, kan? Macam tu lah. Okey, seterusnya meningkatkan pendapat, yang ni dululah, melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi yang akan datang. Yang ini contoh siapa dah boleh bagi contoh? Apa contoh generasi yang akan datang yang kita boleh memberikan manfaat tu kepada dia? Kita boleh buat ni Ustazah. Buat apa? Taman negara. Boleh. Taman negara. Okey. Apa ada kat taman negara tu? Ada banyak haiwan dengan pokok. Okey. Pokok tu mungkin ada banyak jenis yang kadang orang tak pernah nampak, ada dekat situ. Lepas tu jenis-jenis haiwan selalu dekat taman negara ni kan banyak haiwan liar. So haiwan liar ni kadang ada jenis yang kita pernah jumpa, ada yang kita langsung tak pernah jumpa, ada yang jarang jumpa. So mungkin tu boleh beri manfaat lah kepada diorang, lagi-lagi boleh tambah ilmu. Macam tu. Macam tadilah kan, sebab tu kita tak boleh supaya binatang-binatang tu tak pupus. Betul tak? Kan, supaya nanti akan datang, generasi akan datang pun boleh kenal, boleh tengok dengan mata kasar sendiri binatang-binatang, pokok-pokok, tumbuhan semua tu, jenis-jenis dia kan. Maksudnya tidaklah dengar macam tu je ataupun melalui tengok pembacaan ke semata-mata. At least ada depan mata kan. Maksudnya benda tu boleh dimanfaatkan lah kepada mereka. Okey, betul lah tu. Okey, seterusnya meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti ekopelancongan. Ekopelancongan ni seperti apa? Tempat yang macam mana?
Macam tadi, betul juga kan yang Kamal sebut tadi tu, taman negara, apa lagi contoh-contoh tempat yang menjadi ekopelancongan ni yang boleh meningkatkan pendapatan negara. Botanical garden. Okey, botanical garden, lagi? Yang Mandi sungai, like tempat mandi sungai tu. Mhm. Gua banyak Ustazah, kan gua. pusat-pusat, Gua. gua kan, gua dekat Langkawi banyak kan. Lepas tu yang Hiking. hiking. No? Hiking, okey. Mendaki kan. Lepas tu ni yang apa tu? Yang dekat ni yang Bukit Cerakah tu apa ada kat situ? Cantik juga kan. Lepas tu ada juga macam dia buat aktiviti-aktiviti lasak kan. Tempat-tempat macam tu lah. Kan. Jadi benda-benda tu, tempat-tempat tu merupakan daya tarikan kepada masyarakat lah untuk datang ke tempat-tempat tersebut. Bila macam pelancong kan datang ke tempat tersebut dengan apa membayar, dipanggil apa, bayar apa kalau bayar nak masuk tu kan, kena bayar berapa satu kepala kan. So itu merupakan sumber-sumber lah pendapatan. Dan juga bila ramai pelancong datang, maka ramailah, banyaklah pendapatan tu kepada negara kita kan. Okey, ekopelancongan iaitu pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Okey. So ada soalan tak nak tanya? Tak ada Ustazah. Tak ada? Okey, semua dah faham. Okey, sekarang kita tengok soalan sikit lah. Okey, yang pertama jelaskan 2 adab menjaga alam sekitar. Baik, kalau tengok soalan dia, jelaskan 2 adab menjaga alam sekitar. Okey, cara nak jawab, kena jawab dalam bentuk ada intro kan, ada intro jawapan, iaitu 2 adab menjaga alam sekitar. Apa? Jawapan dia kena jawab bentuk macam mana? Sebab ni soalan KBKK. Okey, soalan 1, soalan 2 adalah KBKK. Apa dia? Bentuk point Dalam bentuk point sahaja. Okey, point sahaja. Okey, maknanya kena, yang penting kamu ingat ada, kalau soalan jelaskan perlu jawab berapa patah perkataan? 4 atau 5 kan? 5. 4 atau 5. 4 atau 5 patah perkataan dalam bentuk ayat yang sempurna, ayat yang lengkap, iaitu yang mengandungi subjek dan juga predikat. Maksudnya ayat tu bukan ayat yang tergantung. Bukan ayat yang bila baca, apa benda ni? Pemeriksa tengok, tak faham ni ayat ni tergantung. So tak boleh macam tu. Dia mesti jawab jawapan yang lengkap lah, mengandungi subjek dan predikat, mengandungi 4 atau 5 patah perkataan sahaja. Okey. Maksudnya tak perlu kepada huraian lah. Dan cara nak jawab pendidikan Islam juga, dia mesti ada intro. So kalau dapat soalan macam ni kan soalan, so kena jawab 2 adab menjaga alam sekitar ialah, tak nak buat ialah pun tak apa, buat titik 2 je, titik bertindih tu. Okey, bawah dia dash. Dash apa? Bagi jawapan. Apa adab menjaga alam sekitar tadi? Sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar. Macam tu je dah cukup. Sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar. Dapat dah markah. Kalau kat situ 4 markah, untuk satu jawapan dah dapat 2 markah. Jawapan yang kedua pula dapat lagi 2 markah kan? So bagi satu lagi jawapan. Bagi satu lagi jawapan, 2 adab tadi. Apa tu? Berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Bagus. Berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Dia lebih tu daripada 4 perkataan. Tak apalah, asalkan cukuplah 4 patah dan juga ayat yang sempurna. Okey. Kemudian soalan yang kedua, terangkan 2 hikmah adab menjaga alam sekitar. Kan kat sini soalan terangkan 2 hikmah. Kalau soalan terangkan, tadi Ustazah dah bagi tahu bahawa perlu kepada isi dan huraian.
Okey, dua hikmah adab menjaga alam sekitar. Apa dia? So jawapan tulis dua hikmah adab menjaga alam sekitar. Okey, apa dia? Dash yang pertama. Melestarikan alam sekitar yang Alam sekitar yang indah. Okey, itu adalah isi. Okey, untuk dimanfaatkan kepada generasi akan datang, itu adalah huraian. Okey, kata hubung dia nak cantumkan antara isi dan huraian tu adalah untuk. Okey, bagus. Okey, yang kedua, Melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa. melapangkan okey, Melapangkan Mela- fikiran. melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa. Isi. Kerana melihat keadaan keindahan alam. Kerana melihat keindahan alam, itu adalah huraian. So biasanya kalau soalan hikmah ni, kalau dia nak dua, maksudnya 4 markah lah. Kan sebab dia ada satu isi, satu huraian, dikira satu isi, satu markah, satu huraian, satu markah. Macam tu. Okey. Boleh faham tak? Ada tak yang tak faham cara nak jawab soalan? Faham. Semua faham ke yang senyap ni, tak pernah bunyi suara ni? So kalau tak faham, bagi tahu. Kalau faham, alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Yang ini soalan kebat, bukan lagi KBKK. Kalau tadi KBKK, kita just jawab soalan tu dengan isi dash saja ke bawah kan. Yang ini kalau soalan kebat wajib tulis dalam bentuk perenggan lah. Okey, perenggan mengandungi 4 ayat. Isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, ini yang merah ni adalah stimulus. Okey, stimulus ni apa yang dia nak bagi tahu kat kita. Dia nak suruh kita faham dulu sebelum kita fahamkan soalan. Okey. Apa stimulus dia? Dia beri dalam bentuk pernyataan. Keadaan sungai semakin kronik di semua tempat, terutamanya sungai yang terdekat dengan kawasan kilang. Okey, yang ni boleh faham kan? Maksudnya kalau kawasan tu berdekatan dengan kilang, memang akan terdedah kepada pencemaran pencemaran sungai lah. Kan kalau sungai itu berdekatan dengan kawasan kilang, akan terdedah kepada pencemaran daripada sisa-sisa toksik yang dikeluarkan daripada kilang tersebut. Okey, jadi soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan pandangan anda tentang peranan masyarakat dalam menangani situasi tersebut daripada terus berleluasa. Apa maksud ayat soalan ni? Huraikan pandangan anda tentang peranan masyarakat. So dapat soalan, tengok dia nak apa? Dia nak peranan masyarakat. So gariskan peranan masyarakat dalam menangani situasi tersebut daripada terus berleluasa. Maksudnya dia nak apa kat sini? Dia nak kita berikan pandangan tentang peranan masyarakat, bagaimana nak atasi masalah pencemaran sungai ni. Kalau sungai itu berdekatan dengan kawasan kilang. So apa yang kita boleh bagi peranan masyarakat ni? Melaporkan pada pihak berkuasa. Okey, satu, melaporkan pada pihak berkuasa. Ini satu isi daripada Ain. Okey, pegang dulu isi tu. Isi yang kedua, Ustazah saja tanya isi. Walaupun kita dalam menjawab keempat ni kita nak satu je isi kan. Bagi isi yang lain, selain daripada melaporkan, Mengadakan kempen. mengadakan kempen apa? Kalau mengadakan kempen tu macam nanti ayat tu Gotong tergantung. royong. Kempen gotong royong boleh tak? Kempen gotong royong, Berdekatan sungai. mengadakan kempen gotong royong di mana? Kawasan sungai. Berdekatan sungai. Kawasan berdekatan sungai. kawasan sungai, Kawasan yes. sungai lah. Okey, boleh. Okey, lepas tu kena fikirlah apa huraian dia, kenapa buat Amar ada gotong huraian royong. Ustazah. Apa dia? Amar ada huraian tadi dia kata. Kamal. Tak ada Amal, saja, dia tipu. Dia ni hari Amal, Jumaat Amal. pun tipu. Firdaus ni suka menyangkat si Amal lah.
Tak tahu dia. Sebab Amar tu senyap je. Tak bunyi Sebab suara. saya senyap kat dia kot. Okey, itu yang kedua, isi bukan isi kedua lah. Dua isi. Lagi? Ada tak lagi contoh yang lain? Sekejap kita nak sambung dengan huraian ni. Ada tak? Tak ada yang lain ni, senyap je. Adam muncul tak hari ni? Macam belum lagi Ustazah. Belum. Adam tu selalulah dia. Okay. Adham memang dah tak ada dah kan? Adam selalu masuk kelas lepas rehat Ustazah. Apa pasal dia tu? Tertidur. Kena ubah sikap tu sampai bila nak macam tu? Takkanlah nanti nak periksa baru nak berubah kan? Tolong bagi nasihat sikit dekat dia tu. Kawan-kawan. Boleh? Boleh Ustazah, insyaAllah. Okay. Kita ambil jawapan yang pertama tadi dulu ya. Ain. Yang jawapan Ain tadi kan? Melaporkan kepada pihak berkuasa. Okay. So itu boleh dijadikan sebagai isi kan? Isi. Nak sambung dengan pertanyaan dia macam mana? Sambung kata hubung. Sambung dengan suka. Sambung dengan suka. Apa dia? Hal ini suka, betul. Hal ini supaya pihak berkuasa boleh boleh mengambil tindakan ke atas sesiapa yang bertanggungjawab. Okey, hal ini supaya pihak berkuasa boleh mengambilkan tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang bertanggungjawab. Okey, itu huraian. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, betul? Lepas tu sambung huraian lengkap. Cuba orang lain. Bagi Ain bagi orang lain pula jawab sambung ayat tu. Saya nak tengok. Ustazah, can I say? Okey, Farzana. Sebagai contohnya, orang yang membuang sampah ke dalam sungai akan didenda dengan bayaran RM20,000. Akan didenda, bukan perlu. Perlu kan, perlu didenda ataupun mesti kan. Perlu didenda sebanyak RM20,000. Tapi kalau orang kaya tak ada hal pun RM20,000 tu. Ada tak hukuman yang lebih berat? Penjara 5 tahun. Penjara lagi. Tambahlah dengan penjara. Atau kan? kedua-duanya sekali. Atau kedua-duanya sekali supaya memberi keinsafan kan dan kesedaran lah kepada mereka. Okey. Boleh juga. Maksudnya Fazana tadi dia buat huraian lengkap tu dengan contoh kan, sebab dia formula dia KFC kan, sama ada buat kesan, faktor yang menyebabkan ataupun contoh. Okey, last kali kesimpulan. Amir ada Amir Hakimi. Ada tak? Amir ada? Ada kan Amir Hakimi kan? Ada Ustazah. Ada. Boleh jawab tak Amir? Bagi kesimpulan? Sebab kan Ustazah confused sebab Amir Hakimi ni kan Ustazah rasa 3 kelas Ustazah ajar. Ada 2 kelas tu sama dengan Amir 5 IS ni. Dia kata mic dia problem Ustazah. Mic problem. Betul ke? Saya tak tahulah. Dia yang kata. Kalau betul tak apa, jangan sengaja pula ya. Boleh je kalau nak tulis kan, kalau mic problem. Boleh dekat chat tu. Boleh Ustazah. Dia tulis satu. Dia tulis Okey, kejap.
Dia tak tulis pun. Dia tulis, dia kan beritahu mic dia rosak je. Mic dia tak boleh. Dia tengah type lah tu Zaza. Kesimpulan Zaza. panjang Zaza. Duit. Dia tengah buat ayat ke Zaza? Okay. Yang lain pun boleh. Lagi Saya tu. nak recommend Amar lah. Senang Dia juga. senang lah Amar. Amar sekejap je dia boleh dah dapat kesimpulan ke apa-apa. Ya ke? Kenapa bukan awak je bagi Firdaus? Sebab saya dah bagi tadi. So saya nak Amar lah pula. Pandai lah. Tak menyangka Amar tak Ya boleh Allah, dah cikgu Ke Ustazah Amar suruh memang Amir. Amir dengan Amar jauh. Sajalah kamu ni. Apa sebab awak dah bagi ke? Alah. Jangan tu sebab Ustazah malas tu nak sebut nama. Kalau sebut nama kan. Next Lepas tu time lah. mulalah orang Kali lain. ni tak lah. Orang lain tak fikir dah. Orang lain tak apalah. Oh sekarang giliran Amir. Yang lain pun relax je. Sepatutnya sama-sama lah. Fikir kan. Betul lah, betul. Saya tengah fikir juga. Betul. Baik, kalau selain daripada Amir tu, Alah, yang siapa yang dah ada idea, yang ada dah ada jawapan nak bagi tahu. Ustazah, Amir dah bagi jawapan. Okey. Kesimpulannya kita dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang dimanfaatkan. Silap ni, bukan tanggungjawab yang dimanfaatkan, yang diamanahkan kepada kita. Silap ni Amir ya, baiki. Kesimpulannya kita dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Maksudnya dia ambil ayat tu daripada hikmah tadi kan. So bolehlah juga dijadikan sebagai kesimpulan. Okay, dia beritahu supaya kita ni, diberitahu bahawa kita ni nanti bila kita menjaga daripada ayat tadi apa tadi Ain, melaporkan kan, lepas tu kena denda, memberi keinsafan, last sekali dapat memberi melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Okey, boleh terima. Okey, baguslah Amir. Yang lain pun kena fikir juga ya, bukannya bila Ustazah sebut nama orang tu je. Okey, cuba tengok jawapan ni. Yang Ustazah pun ambil isi yang Ain juga tadi. Okey, cuba dengar ni ya. Masyarakat perlu melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa. Betul kan? Isi, hal ini kerana mereka melakukan pencemaran sungai perlu dikenakan hukuman yang setimpal ataupun hukuman yang berat. Okey, hal yang demikian akan memberi pengajaran kepada masyarakat yang lain agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Okey, itu huraian lengkap. Oleh itu, sebagai masyarakat Islam, kita perlulah sentiasa berusaha menjaga dan mengekalkan keindahan alam sekitar supaya hidup dalam keadaan tenang dan tenteram. Okey. Boleh tak ayat macam tu? Boleh Ustazah. Kan? Boleh Ustazah. So maksudnya isi dia, kalau dia tanya peranan kita sebagai masyarakat, adakah formula dalam buku Umar Dua Gemilang tu kan? Macam mana cara nak mengatasi? Kan? Ada kan? Awak ingat tak formula dia? Ingat tak? Tanya senyap tu mesti tak ingat lah tu. Ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. So kena ingat-ingatkan lah. So selalu ulang supaya nanti kita jawab periksa tak ada masalah. Okay? So itu antara jawapan lah yang boleh kita ambil. Okay. Sekarang dah pukul apa? 10.13. Boleh tak buka buku ni, buku kerja? Ada Zaza. Okay, buka sekarang. Kita tengok soalan satu lagi. Soalan keempat. Okay, muka surat. Muka surat. Which book again? Which book again? Buku aktiviti. Buku modul inovasi. Okay. Alaf Sanjung. Kita bincang satu lagi soalan kebat. Muka surat 75.
Okay. Yang lain tu soalan 1A, B, C tu kamu boleh rujuk buku teks lah. Cuba jawab ya. Okay, sekarang kita Boleh Ustazah. Kejap. Kita tengok. Okay, Ustaz stop present. Okay. Ada gambar apa tu? Pencemaran kan? Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar di atas, mengapakah perbuatan tersebut sukar dibendung dalam kalangan masyarakat? Kemukakan hujah anda. Tadi dia tanya soalan cara nak mengatasi, nak menangani perkara tersebut. Sekarang ni dia tanya sebab pula, punca. Kenapa perkara ni sukar sangat nak dibendung dalam masyarakat kita? So sebab berlaku tu. Kelekaan masyarakat. Masyarakat tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang kesan-kesan pencemaran alam. Masyarakat tidak mempunyai pengetahuan tentang kesan-kesan pencemaran alam. Kesan-kesan pencemaran alam. Okey. Kalau buat isi tu nak sambung huraian dia macam mana pula, Ad? Hal ini kerana mereka lebih kurang fokus education. fokus dengan kerja-kerja harian mereka dan tidak membantu jabatan-jabatan alam sekitar untuk membersihkan alam sekitar lah. Maksudnya diorang bersifat pentingkan diri sendiri. Okey, itu yang untuk huraian lah. Huraian lengkap, Cik sambung. Contohnya setengah penduduk lebih selesa untuk melakukan kerja-kerja harian mereka sendiri daripada kawasan rumah mereka bersama-sama. Okey, yang itu macam ulang tak macam yang ayat yang Ad sebut awal-awal tadi tu? Mereka lebih selesa apa tadi? Kan melakukan tugasan harian tu. Tukar kalau boleh tukar. Tukar sikit ayat tu lah. Yang belakang tu dah betul dah. Ayat dia. Lepas tu kesimpulan dia macam biasalah, kita sebagai masyarakat Islam perlulah apa-apa Okey, bagus. Cubaan yang bagus lah. Okey, jawapan lain? Ustazah nak dengar sangat yang jarang-jarang cakap ni. Kejap Fazana, yang lain-lain tu macam Yuli, Sofia, Rushda yang senyap-senyap tu. Cuba bercakap. Novi, Nora, Noraisa, Lily, Nisrin. Ramai lagi yang senyap-senyap ni. Cuba keluarkan idea. Ada tak? Malu ke apa? Kalau malu bertanya, malu belajar, malu ketika belajar rugilah kan? Salah tak apa, kita sama bincang. Aina Adrina ke? Pandai Amai. Banyak lagi ni. Akmal Rizal, Alicia, Ammar, Azril, Firas, Haiman bunyi juga suara. Lepas tu harian ni senyap ni, Husna ada juga bunyi. Bagi idea ada Ili, Julia, Nabil. Nabil senyap je. Amir tadi dah. Adam, Adham, Aderi, Daniel. Saya Mulia. Mulia, okey bagus. Yang Ustazah tak sebut nama kan? Okey bagus Mulia. Cuba. Istia kerana mereka tidak mendapat kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Okey, bagus. Isi. Huraian dia, hal ini kerana mereka tidak mendapat pendedahan awal
tentang mendapat pendedahan awal tentang alam sekitar. Gitu. Tadi dah sebut dah kepentingan. Hal ini kerana mereka isi dia balik. Kerana mereka tidak mempunyai kesedaran tentang pentingnya alam sekitar terhadap masyarakat. Hal ini kerana mereka tidak diajarkan tentang kepentingan alam sekitar dari kecil lagi. Kesannya mereka akan terbiasa untuk membuang sampah dan merosakkan alam sekitar. Tetap Ustazah. Oleh itu kita mestilah memberi kesedaran tentang pentingnya alam sekitar terhadap masyarakat kepada supaya mereka mempunyai inisiatif untuk melindungi alam sekitar. Okey. Bagus Mulia, tapi kan yang akhir tu kesimpulan tu berulang kan? Macam berulang memberi kesedaran tu sejak kecil lagi. Yang itu macam mengulangi isi dan juga huraian tadi. Betul tak? Betul. Ada tak ayat awak sebutkan? So macam kalau boleh elakkan daripada menulis ayat tu lah. Boleh nak ulang tapi kalau ubah perkataan tu sikit. Jangan kalau awak sebut sejak kecil dia macam sama kan kat atas tu. So jadi nanti takut nanti dapat 3 markah je, yang bawah tu tak berapa. Boleh. Tapi yang hujung tu yang huraian dia supaya apa tadi last tu Mulia? Itu cantik dah. Okay, ayat depan kesimpulan tu je ubah sikit Boleh tak yang lain-lain pun kena faham kita tak boleh ulang isi, tak boleh ulang soalan, tak boleh ulang stimulus sebab dia jadi tak ada markah nanti sebab dia berulang. Boleh? Boleh tak? Ada ke yang volunteer lagi? Saya nak try. Want to try also. Siapa tu? Ain. Okay. Saya nak try. Okay. Okay, baca. Okay. Masyarakat tidak mengendahkan kesan pencemaran alam. Hal ini kerana mereka lalai dan hidup bagai enau dalam luka merupakan pucuk masing-masing. Contohnya, mereka lebih gemar melakukan kerja yang hanya memberi manfaat kepada diri. Oleh itu, kita perlu mencintai alam sekitar dan menjaganya supaya dapat dimanfaatkan generasi yang akan datang. Okey, bagus. Ada perumpamaan lagi tu. Apa tadi perumpamaan dia? Enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Enau dalam beluka. Okey, betul lah tu. Okey, bagus. Maksudnya kita boleh selitkan. Okey, kita boleh selitkan perumpamaan ke ataupun dalil-dalil daripada ayat Quran ke untuk menambahkan lagi kekuatan isi kita tu. Okey, bagus percubaan Ain lagi. Tadi Fazana. Okey, cepat-cepat. Ustazah Alisha She stole my idea. Ustazah ada. Alafal, saya ada idea lain. Tadi Ustazah nampak Alisha ya? Alisha. Okey, sikap ego yang tinggi. Okey, sikap ego yang tinggi macam tergantung sikit ni Alisha, tambah sikit. Sikap ego yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Cantik sikit kan ayat dia? Tambah sikit. Sikap ego yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana mereka berfikir bahawa orang lain akan membersihkan alam sekitar. Okey, maksudnya bukan kerja dia lah, orang lain dia buang, orang lain bersihkan. Okey, boleh terima. Kesannya pencemaran alam sekitar menjadi semakin teruk. Okey, betul kesimpulannya. Marilah bersama-sama menjaga alam sekitar agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey, ubah sikit yang atas tu lah. Boleh Alisha? Okey. Bagus. Okey, cuba dengan last daripada Ustazah tiada isi dia, tiada kesedaran sivik tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Okey, isi.
Maksudnya tiada kesedaran. Yang huraian dia, hal ini menyebabkan mereka bertindak sesuka hati tanpa memikirkan kesan daripada perbuatan mereka. Sebab dia tak ada kesedaran, tak ada ni, maka dia boleh bertindak suka hati. Kemudian dengan hal yang demikian, mereka seolah-olah tidak rasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Lebih teruk lagi lah, maksudnya mereka langsung tak ada rasa bersalah dalam diri. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar dengan sebaik mungkin sebagai tanda mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh Boleh tak? Okay. So, saya harap kamu fahamlah ya cara nak jawab soalan kebat, sebab Ustazah dah banyak kali bagi tahu sebagaimana yang kami cikgu-cikgu diberitahu untuk pendidikan Islam ni, soalan kebat dia akan tambah banyak untuk KSSM ni. Okey? So buatlah. Kalau dalam buku ni ada contoh-contoh soalan tu, cuba jawab sendiri. Okey, last kali untuk cuti sekolah ni kita tak ada kelas tambahan. Okey, kamu diberi peluang untuk kamu ulang kaji sendiri, dan Ustazah cuma nak kamu penuhkan mana kamu jawablah yang kita dah belajarkan dalam tajuk aktiviti ni, buku aktiviti ni, tolong jawab ya. Tak, nanti bila diizinkan buka sekolah nanti, Ustazah nak semak semua tu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Lepas tu modul gemilang tu cuba-cuba jawab juga dengan pensel. Nanti kita sama-sama bincang semula. Okey? Itu sahaja untuk hari ni. Ustazah harap semua dapat jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar kalau tak ada kepentingan dan sebagainya lah. Okey. So terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Thank you Ustazah. Okey, sama. Salam Aidil Adha. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah.